dia pergi bekerja. Dia bekerja dengan tekun. Dia bekerja jauh di utara. So, semua dia tu kembali kepada siapa? Ali. So, setiap kali dalam karangan itu kita jumpa perkataan dia, kita kenal ini Ali. Tapi bayangkan kalau saya sebut begini, dia pergi bekerja. Dia sangat tekun bekerja. Dia bekerja sangat jauh di utara. Ustaz cerita dia. Siapa dia? Kan? Nampak tak? So, ayat ini sangat pelik. Kerana Allah mulakan dengan kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Nya? Siapa dia? Apa yang Allah turunkan? Hujan. So, ada di dalam Quran sebut tentang turun hujan. Rahmat juga turun. Kan? So, bila Allah tidak sebut hu di sini, dia memberi makna yang sangat besar. Kerana tak ada nama yang setanding untuk menempati Al-Quran di sini. Tak ada. Seolah-olah Allah nak bagi tahu apa yang turun sebelum ni, Zabur ke, Injil ke, Taurat ke, tak sama dengan Quran. Apa yang turun pada malam itu tidak sama dan tidak pernah serupa dengan kitab-kitab terdahulu. Kerana yang turun pada malam itu sangat bernilai dan eksklusif. Tak sama. Itu maksud pertama. Maksud kedua. Bila ulama, kan, dalam translation dia ada kurungan Al-Quran. Ini tambahan. Tambahan kepada makna. So, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kerana Allah jadikan dia misteri. Kan kata ganti nama kan misteri. Kita tak tahu siapa dia tu. Kalau kita tak belajar tafsir, kita tak tahu siapa dia tu. So, sengaja Allah kekalkan misteri. Sebab kadang-kadang pada 10 malam terakhir, cuba tanya orang-orang yang pergi masjid, tanya kawan-kawan kita, 10 malam terakhir, kau nak buat apa? Kejar malam Lailatul Qadar lah. Itu je. Itu je. Kejar malam Lailatul Qadar. Nampak tak kita tak faham fokus sebenar kita untuk 10 hari terakhir ni? Fokus sebenar kita sepatutnya kita lebih luangkan masa dan beri tumpuan sungguh-sungguh kepada Al-Quran yang turun itu. Kerana turunnya Al-Quran, bila Quran itu turun, malam tersebut jadi Lailatul Qadar. So, fokus dan tumpuan kita adalah meraihkan Quran. Bukan malam itu yang dikejar. Rata-rata kita, satu, ada yang sanggup narrowing down, kecilkan lagi skop daripada 10 hari kepada hari ganjil 5 hari. Daripada 5 hari, ambil yang popular je. 25, 27, 29. Atau 27 atau 29. Atau hanya 7 likur, 27. Sebab dia tak faham. Dia tak faham apa yang perlu diraihkan, apa yang perlu diberi fokus. Sengaja Allah letak misteri kerana ramai orang tak perasan. Ramai orang terlepas pandang. Dia lebih kejar malam itu hingga mengabaikan bacaan Quran. Malah lebih dahsyat. Dia bukan sahaja mengabaikan apa yang turun, tetapi dia juga turut mengabaikan. Lebih dahsyat daripada itu, dia mengabaikan siapa yang turunkan. Sehingga bila dia baca Quran, dia tidak jumpa Allah di situ. Dia baca Quran, hanya dia tahu nak bunyikan. Tapi dia tidak pun mengenal siapa yang turunkan Quran. Kerana jika dia benar kenal siapa yang turunkan Quran ini,
dia tidak lari fokus untuk kejar impak. Tak. Contoh, dia datang pada malam itu. Dan malam itu penduduk kampung memalu kompang dan gendang. Ada yang bermain bunga api. Ada yang telah lama menyiapkan juadah. Ada yang buat balai, pasang kemah. Dan seluruh malam menjadi terang benderang. Saya cerita tentang apa? Saya cerita tentang kesan kedatangan seseorang. Ada bunga api, ada mercun, ada juadah, ada kemah-kemah. Malam itu jadi terang. Kenapa semua itu berlaku? Kerana orang ini datang. So, surah ini sebenarnya menerangkan kepada kita kesan turunnya Quran. Malam itu jadi malam Al-Qadar, malam itu lebih baik dari 1000 bulan, malam itu malaikat turun. Dan malam itu sejahtera sampai ke fajar. Nampak tak? Sebab tu Allah mulakan dengan kami yang turunkan. Kita kena tahu bahawa fokus utama kita bukannya malam Lailatul Qadar. Tapi fokus utama kita adalah mencari Tuhan dalam pembacaan kita melalui Quran. Dan bila kita baca dan kebetulan malam itu malam Al-Qadar, itu bonus. Itu bonus. Bayangkan Quran turun di dalam Ramadan dan Ramadan menjadi bulan ibadah. Quran turun pada waktu malam dan malam itu jadi malam Al-Qadar. Quran turun dibawa oleh Jibril, maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat. Quran turun ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjadi penghulu kepada segala nabi. Dan bayangkan kalau Quran bukan sekadar dapat kita baca, tapi kita faham dan turun ke hati. Cuba bayangkan kehidupan kita. Itu fokus utama surah ini. Kita bukan nak kejar malam tu. Itu bonus. Yang kita nak kejar adalah membaca Al-Quran sehingga faham yang ini benar-benar kalam Allah. Sehingga kita mengerti siapa Allah itu. Maka kesan kepada tindak tanduk kita, kita akan mula sujud menjadi hamba Allah yang sebenar. Gitu. Dan 3 ayat pertama daripada surah ini. 3 ayat pertama daripada surah ini, Allah sebut lailah, lailah, lailah. Ini bukan apa nama bahasa Cina. Laya, laya. Bukan macam tu. Lailah ni malam. Lailah ni sekejap Lailah ni maksudnya malam. So, bila sebut malam, apa sifat kepada malam? Gelap, tak ada cahaya. 3 ayat pertama surah ini menggambarkan kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Bukan 1 kali gelap, 3 kali gelap. Dan tuan-puan, kan waktu turun surah ini pada tahun ke-5, para sahabat sedang menghadapi tentangan daripada majoriti kafir Quraisy kerana mereka sedang dalam fasa berdakwah secara terang-terangan. So, bila kita bercakap benda yang orang tak suka, kita akan dipulaukan, kita akan dimaki, kita akan dicaci. Kita akan dapat maklum balas yang kita tak suka.
Allah gambarkan waktu itu, saat itu, kegelapan demi kegelapan demi kegelapan sehingga para sahabat tak nampak jalan keluar. Cuba tanya admin Yasin Pagi, Kak Ros. Dia nak dapatkan audiens 80 ni tuan-puan. 80, 100, 200 secara konsisten setiap kali kuliah. Cuba tanya dia beban. Dia perlu berusaha kontak dengan apa nama pengkuliah, kena arrange masa, kemudian buat iklan. Daripada start admin Yasin Pagi buat kuliah ni mula-mula dulu untuk capai ke 80 ni. Dia starting dengan 2 orang saja tengok, 3 orang mungkin, ada satu grup saja mungkin. Dan sekarang semakin berkembang. Cuba tanya pengalaman dia waktu mula-mula. Itu yang Allah gambarkan. Lailah demi lailah dan demi lailah. Malam yang gelap, kemudian kegelapan, kemudian kegelapan. Dan menariknya, di hujung Allah kata Al-Fajr. Sekarang mungkin kamu melalui kegelapan-kegelapan malam itu. Tapi kalau kamu konsisten dan kebergantungan kamu kepada kalam-kalam Allah yang turun itu, pasti kamu akan jumpa Al-Fajr di hujung terowong. Kamu akan pasti jumpa cahaya fajar itu. Cahaya yang membelah kegelapan malam. Surah ini motivasi kepada mereka-mereka yang sedang berusaha menjalankan dakwah. Kita bercakap mungkin 2-3 orang dengar. Tapi Allah kata jangan putus asa. Teruskan menyampaikan. Walaupun orang tak suka dengar. Sampaikan dia. Dan sampaikan itu apa yang kami turunkan. Kalam dia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kamu akan jumpa terbit fajar itu. Kalau bukan di sini dunia, dah tentu kamu sudah menang di akhirat nanti. Dahsyat tuan-tuan. Surah ni dahsyat. Okey, apa lagi? Basically Allah tak bagi tahu bila berlaku, kan? Al-Qadar ni tak tahu bila berlaku. Dulu sampai sekarang langsung tak tahu. Tak ada seorang pun tahu bila berlaku secara tepat. Tapi menarik ni, Ibnu Mas'ud melihat surah ini dalam kacamata yang berbeza. Ibnu Mas'ud melihat surah ini dengan kacamata yang berbeza. Berbeza bagaimana? Dia tengok perkataan Lailatul Qadar dan di sini Lailatul Qadar dan di sini Lailatul Qadar. 3 perkataan berturut-turut. Tadi kita tengok Lailah ini gabungan malam dan Al-Qadar. Lailatul Qadar ini ada 9 huruf. Lailah 4, Al-Qadar alif lam qaf dal ra ada 5. 5 tambah 4 9. 9 darab dengan 3 berapa? 27. Ibnu Mas'ud kata boleh jadi malam itu 27 Ramadan. Bukan hanya itu dia kata 27. Tetapi surah ini ada 30 patah perkataan. Dan Al-Fajr adalah perkataan yang ke-30. Kalau ini perkataan ke-30, di sini 29. Sini 28. Dan di sini 27. So, pada perkataan 27 adalah kata ganti nama hiya. Salamun hiya. Sejahteralah malam itu. Malam yang mana? Malam itu. Malam yang mana? Lailatul Qadar. Oh, di sini hiya ni Lailatul Qadar. Dan Allah letak kata ganti nama masih mengekalkan misteri. Boleh jadi malam Lailatul Qadar adalah pada malam yang ke-27. Itu pendapat sahabat yang paling arif berkaitan dengan Quran. Pada malam 27. Itu
Orang Melayu ni dia terkenal dengan malam 7 likur, malam ke-27. Berdasarkan ayat ini. Cumanya, tahun ini, Arab Saudi puasa dulu berbanding kita. So nak kira malam 27 Arab Saudi ke malam 27 Malaysia? Masih lagi misteri. Pada ayat kedua Allah kata, apa jalan? Apa cara kau dapat tahu? Bila berlakunya Lailatul Qadar? Kita tak ada cara. Kita takkan tahu bila berlakunya. Kekal misteri. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Punya terbatas kemampuan kita nak tahu bila malam itu. Sangat-sangat luar biasa. Okey. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertama, kita tak tahu bila berlaku dan kita tak tahu apa sahaja yang berkaitan dengan malam itu. Kerana waktu malam gelap dan dia diselubungi oleh misteri. Kita tak tahu dan takkan tahu apa yang berlaku. Lalu bila kita tak tahu, maka orang-orang kita ni, orang Melayu ni, dia suka berkreatif. Ialah manusia ni dia suka kreatif. Dan kerana misteri dan tak ada sebarang panduan khusus, kita mula mencari-cari tanda. Lalu kita dengarlah cerita pokok sujud, air tiba-tiba jadi tak mengalir, macam-macam cerita yang mistik, yang misteri tentang malam itu. Sehingga kan secara berseluruh, kan pada malam-malam ni, malam 27 ke malam 21, malam ganjil ni, kita tiba-tiba kita menjadi sangat berminat dengan alam. Dan lepas sembahyang tu kan, kita bangun sikit, tengok dekat luar tingkap, kalau ternampak pokok sujud. Kan? Tengok suami kejap-kejap tengok tingkap. Bang, buat apa bang? Yelah nak tengok kot malam ni Lailatul Qadar ke. Bang, daripada tengok pokok tu sujud bang, ada baiknya abang yang sujud ketika sejadah. Kan? Patutnya macam tu. So, ayat kedua ni, dia sangat universal. Kita takkan dapat tahu. Dan kita tak mungkin akan tahu apa berlaku pada malam itu. Ma Lailatul Qadar. Ma ni apa sahaja yang berlaku. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ma yang kedua tu ma ta'ajjubiyah. So maksudnya ialah kamu takkan dapat tahu betapa besarnya, agungnya, menakjubkannya malam itu. Itu maksud ma dekat situ. Ma ta'ajjubiyah. Betapa menakjubkan malam itu. Kamu takkan tahu. Dan kamu takkan boleh mengira dan menilainya. Takkan tahu. Luar biasanya malam itu. Mungkin luarnya kita nampak biasa. Tapi dalamnya berbisa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan ayat ketiga Allah kata, Lailatul Qadar, malam itu, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik. Bila disebut lebih baik, dia tak sama. Bila disebut khairun, lebih baik, maksudnya dia tak sama. Lailatul Qadar, kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Dan dia bukan 1000 bulan. Lebih dari itu. Tak lazimnya kita bandingkan, oh Lailatul Qadar ni seperti 1000 bulan. Tak, dia bukan seperti 1000 bulan. Dia lebih baik dari 1000 bulan. So bila sebut lebih baik, bila sebut lebih baik, maka dia tidak
tak setanding dengan 1,000. Hasil usaha kita untuk dapat malam itu adalah bonus kurniaan Allah kerana setiap amal kita seperti kita sedang berusaha sepanjang hayat. Kalau 1,000 bulan, dia lebih kurang 83 tahun. 85 tahun, kan? Cuba, siapa ada kalkulator, cuba cari. Cuba kira sikit. 1,000 bulan Betul Ustaz, bahagi 83. Betul. 83, 6 bulan. Betul. 83. 1,000 bulan, 83, 6 bulan. Saya baru 42. 42, darab 2, baru 84. So, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, saya sudah berusaha. Katalah saya baca Alif Lam Mim dan bertepatan Lailatul Qadar. So, Alif Lam Mim itu akan dikira sempurna bacaan sepanjang 83 tahun non-stop walaupun saya pada usia 42 tahun. Itu satu kali. Dan bayangkan sepanjang Ramadan kita berusaha untuk itu tanpa miss. Berulang-ulang. Dahsyat. Cuma lagi sekali, bukan malam itu yang kita nak kejar. Itu tu bonus. Kita beribadah bukan kerana malam itu. Kita beribadah tidak bermusim. Buat aja. Buat sahaja. Dan saya cemburu dengan wanita sebenarnya. Terutamanya wanita-wanita yang masih diberikan cuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha daripada awal Ramadan. Dan Allah beri dia cuti separuh daripada itu. Kan tuk-tuk nak masuk 10 akhir Ramadan, dia diberi cuti. Lalu ramai yang frust. Sedangkan dia tak tahu rahsia Tuhan, rahsia Allah. Tak kala dia bercuti, Allah beri dia ganjaran setiap hari dia bercuti itu sama seperti mana usaha dia sebelum dia bercuti. Dengan nilai terbaik. Katalah sepanjang Ramadan, satu hari dia baca sekian juzuk. 1 juzuk, 2 juzuk. Solat tarawih ini tak tinggal 20 rakaat. Tapi waktu dia cuti, dia tak boleh nak buat apa-apa. Setiap hari cuti, Allah beri ganjaran seperti mana hari dia tak cuti. Dan bayangkan, kalau hari dia diberi ganjaran itu bertepatan Lailatul Qadar. Full set dapat, tanpa dia buat apa-apa pun. Puan-puan tak bangga ke macam tu? Tak tahu mungkin ada lelaki yang berusaha nak tukar jantina. Tapi dia dah lari ke Australia. Begitu Allah menghargai wanita. Kerana wanita cukup berharga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun malaikat dan roh. Turun malaikat dan roh. Dalam translation ni dia sebut Jibril. Tapi Allah guna nama roh. Tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa tak guna nama Jibril? Kenapa guna nama roh? Pertama, bila Allah guna perkataan itu menepati maksud, fungsi dan kehendak ayat. Boleh dia guna Jibril tapi tak tepat. Allah guna roh. Fungsi. Jibril turun. Benda yang paling berikan manfaat adalah pada roh. Dan di sini Allah sebut malaikah warruh. Kalau dalam surah yang lain. Dalam surah yang lain, contohnya dalam surah An-Naba. An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Kan terbalik. Roh dulu baru malaikat.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Ruh kat sini Jibril dan malaikat. Tapi dalam suratul Qadar, Allah sebut malaikat dulu baru roh. So apa beza dia? Tahukah tuan-puan bahawa kalau Jibril turun pada umat terdahulu, umat itu bakal binasa. Sebab Jibril merupakan malaikat paling kuat. Contoh kebinasaan yang pernah dibawa oleh Jibril terhadap satu kaum. Kesannya sampai sekarang. Laut mati. Allah pernah terbalikkan melalui Jibril. Terbalikkan satu kaum. Kaum Lut. Di situ. Jibril yang terbalikkan. Itu kesan kalau Jibril turun. So, pada malam itu, Jibril turun. Dan Jibril ini, dia ada entourage dia. Dia ada escort dia. Dan dia di-escort oleh malaikat-malaikat. So, kalau kita dekat highway, macam mana kita tahu ada VIP nak lalu? Kita nampak escort dia dulu. Kita nampak escort dia dulu, kemudian nanti beberapa kereta selepas itu baru nampak kereta VIP. Nenong macam tu. So, begitu juga yang berlaku di sini. Jibril turun, kita nampak malaikat dulu. Kita pula nampak malaikat dulu yang sampai. Baru Jibril sampai. Dia ni di VIP. Yang ni escort dia. Dan tanazzal, turun tu bergerak. Kan sedang bergerak, turun. Bergerak. So, escort dulu, baru Jibril. Apa perbezaan dengan suratul Naba? Suratul Naba, mereka tengah berdiri. Dan kalau VIP dalam majlis sedang berdiri ke sedang duduk, VIP duduk mana? Duduk di depan. Kita nampak VIP dulu. Baru dia pergi escort di belakang. Maka waktu berdiri di hari kiamat, Jibril dulu, baru malaikat. Safa. Tuan-puan, berapa tepat sebenarnya Quran yang kita baca ni? Sehingga hal ehwal protokol semacam itu pun Allah detailkan. Hanya dengan kedudukan malaikat dulu ke roh. Roh dulu ke malaikat. Begitu ketepatan Quran bagi tahu pada kita. Nilai fakta. Protokol. Dan kita sekarang berseluruh tentang Jibril. Sebab kita tahu Jibril ni tugas dia apa? Bawa wahyu, turunkan wahyu. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi dah wafat, apa tugas Jibril? Kita kata Jibril pencen. Tak buat apa. Sebenarnya setiap tahun pada malam Al-Qadar dia turun ke dunia. Kalau dahulu turunnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua bertalaki, baca Quran, bertadarus. Dan ada banyak juga occasion yang Jibril bedah Nabi, bersihkan hati dia. Bersihkan hati Nabi. So kalau Jibril, malaikat yang bertanggungjawab untuk memastikan Nabi SAW dalam keadaan bersedia menerima wahyu. Sebab semuanya tentang wahyu. Maka ada potensi bila Jibril turun pada malam Al-Qadar. Dan ketika itu kita sedang membaca Al-Quran. Dan Jibril memberi sentuhan khusus pada roh kita. Mungkin disucikan, mungkin dibetulkan, mungkin di-upgrade. Semuanya dengan izin Tuhan. Dan kan rugi
Kalau kita duk benda lain, duk sibuk buat benda lain, tak tumpu pada Quran ni, duk sibuk buat benda lain. Kita baca zikir yang tak maksur. Kita buat amal yang Nabi tak pernah buat. Malah kalau solat pun tak baca Quran, baca Fatihah je. Yang penting cepat habis, cepat siap. Apa kesan Jibril turun pada malam tu? Sudi ke dia jumpa kita yang kita tidak bergelumang pun dengan Quran? Nampak tak impak dia tu, kesan dia, kaitan dia? Suatu penekanan terhadap baca Quran itu. Dan pembacaan Quran terbaik adalah pada waktu solat. Baru ada kesan sebenar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Allah izinkan. Kenapa perlu green light daripada Allah ni? Sebenarnya malaikat, Jibril terutamanya, tak sabar-sabar nak jumpa dengan umat Muhammad yang rajin baca Quran. Macam puan-puan, macam tuan-tuan. Sangat rajin baca Quran. Jibril nak jumpa. Kata Allah belum izinkan. Tak kala Allah izinkan, mereka menderu turun ke dunia nak jumpa dengan orang-orang macam tuan-tuan dan puan-puan. Lantas, malaikat pada malam itu memberi salam kepada mereka yang sanggup tinggalkan keselesaan tidur semata-mata nak baca Quran. Salam, malaikat beri salam. Ini peluang atas dunia. Pada malam itu, peluang kita dapat salam dari malaikat. Kerana dalam occasion yang lain, sewaktu roh orang beriman ini keluar daripada jasad, itu kali pertama kita dapat ungkapan tahniah dan salam dari malaikat. Dan selepas daripada itu, tatkala kita masuk ke dalam syurga, kita dapat ungkapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ungkapan salam daripada Allah yang sangat penyayang. Dahsyat tuan. So demikian sedikit sebanyak perihal tentang surah Al-Qadar. Surah yang sepatutnya menjadikan kita mesmerize dan tak sabar-sabar nak buat. Terutamanya tak sabar-sabar nak sujud. Kerana bayangkan tuan-puan, sebelum datang surah ini, surah sebelum surah apa? Suratul Alaq. Di hujung suratul Alaq itu ada ayat sujud. Allah nak bagi tahu, bila kamu baca habis suratul Alaq, kamu sujud kerana akan datang satu surah yang kamu akan rasa mesmerize. Surah Al-Qadar. Sujud pada Allah kerana nikmat yang sangat besar yang Allah beri kepada kita. Terutamanya umat ini, tatkala agama telah lengkap dan komplit. Kita tidak diuji seperti para sahabat dahulu. Perlu cari setiap malam 10 tahun lamanya. Tak. Kita dapat ni waktu tengah senang, tengah mudah. Maka strugglekanlah diri, paksa diri. Jangan hanya bermudah-mudah. Tapi tunjukkan yang kita benar-benar mahu. Wallahu alam, saya kembalikan kepada Puan Ros. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Boleh bukakan untuk siapa-siapa jemaah yang menanyakan beberapa soalan? Boleh, silakan. Okay, kepada mereka yang ada soalan, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini adalah satu new dimension, Ustaz, mengenai pencerahan mengenai mengejarnya malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana dapat peluang hadir kuliah Ustaz pada pagi ini. Soalan saya, Ustaz, jika Al-Quran lah yang sepatutnya kita agungkan dari mula hari pertama, malam pertama Ramadan sehingga terakhirnya. Kenapakah masih lagi ada yang menguar-uarkan tekaan mengenai dengan malam ni lah malam Lailatul Qadar, kalau jika puasa jatuh pada hari Ahad akan jatuh pada 27 Ramadan. Kenapa masih lagi perkara seperti itu berlanjutan, Ustaz? Okey. Soalan yang baik. Kalau kita tonton Star Wars, kalau kita tonton movie Star Wars, tidak semua orang yang melihat movie itu seperti mana kehendak Steven Spielberg. Kerana kita bukan Steven Spielberg, maka kita akan melihat wayang itu seperti yang kita mahu lihat. Sedangkan kalau tanya Steven Spielberg, dia bermaksudkan yang lain. Sama macam Ramadan dan Quran. Quran sendiri menjelaskan tentang fungsi Ramadan dan kaitan kuatnya dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana tumpuan kita perlu diberikan kepada Al-Quran. Namun perasan tak bahawa bila sampai bulan Ramadan, sangat sedikit manusia yang mengulas bulan Ramadan melalui kacamata Al-Quran. Lazimnya yang kita dengar adalah mereka kongsikan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Ramadan. Contoh, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma qaddamat min dzambik. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berhati-hati, maka dia diampunkan dosanya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang berkaitan dengan Ramadan, dan itulah rata-rata yang berlaku dekat sekeliling kita. Bila tiba bulan Ramadan, yang dikongsikan adalah hadis-hadis Nabi. Kenapa kita tidak melihat bagaimana Quran bawakan idea tentang Ramadan? Dan hadis itu sebagai pelengkap kepada Quran. Iman dan wahtisabah itu macam mana bentuknya? Ihtisabah ni hisab, berkira-kira, berhati-hati. Hati-hati yang macam mana? Iman yang macam mana kita nak bawa masuk dalam bulan Ramadan ni? Kankah Quran sudah pun mendetailkan hanya dalam 5 ayat? So sebab tu kadang-kadang ayat-ayat berkaitan dengan ini semua, bila kita baca dari lensa Al-Quran, kita akan dapati penjelasan yang berbeza. Penjelasan yang berbeza. Bukan bermaksud tak boleh bawa hadis Nabi ni. Boleh. Tapi pastikan dulu bahawa sumber paling utama Al-Quran itu dijelaskan dan diterangkan. Barulah kita tahu, okey, iman dan wahtisabah itu dari lensa Al-Quran adalah pertama, mula baca Quran seperti mana kita baru kenal. Kerana dia masih lagi misteri, kita perlu berkenalan dengan dia. Seolah-olah selama ini kita baca Quran, tidak seperti mana kali ini kita baca Quran. Setiap kali kita baca Quran, kita pasti akan jumpai sesuatu yang baru dan baru dan baru. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah nak kita menjadi orang yang memudahkan urusan orang lain. Bukan orang yang menjadi beban pula kepada makhluk lain. Kemudian, bagaimana kita perlu bersyukur, bertakbir kerana Allah beri kita Quran.
Kan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkanlah Allah atas sebab dia yang beri kamu hidayah. So takbir raya kita nanti itu, kita takbir kerana apa? Kerana kita berjaya puasa 1 bulan, atau berjaya dapat tiket balik ke kampung, atau kali ini boleh balik kampung, kita gembira. Jarang sekali kita kaitkan takbir raya kita itu dengan Quran. Sedangkan itulah ayat yang Allah bentangkan. 185 surah Baqarah. Sebab tu kali ini kita dapat dimensi yang berbeza. Saya tidaklah salahkan mereka-mereka yang menyampaikan itu tidak melalui lensa Al-Quran. Tapi masing-masing ada keupayaan masing-masing. Kita melengkapi, kita melengkapkan. Mungkin juga tahun ini dia nak bawa hadis Nabi SAW. Tahun depan dia nak bawa pula tentang bagaimana para sahabat mendepani Ramadan. Mungkin lama sebelum saya, mereka sudah pun bentangkan tentang Quran. Dan kali ini kita baru dengar. Tapi semuanya sebenarnya saling lengkap melengkapi. Begitu. Gabungan dalil-dalil yang terdapat dalam agama ini sebenarnya cukup indah. Kerana dia adalah connection antara satu sama lain. Dia bukannya saling bertentangan, tetapi sebenarnya dia adalah complete each other. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Satu pencerahan yang sangat-sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Okey, Ustaz, saya ada soalan. Boleh. okey, silakan. Soalan saya, adakah dibenarkan untuk seseorang tu menceritakan pengalaman beliau jika mereka dapat menghayati malam Lailatul Qadar? Contohnya macam dia nampak tanda-tanda ke apa ke, adakah ianya dibenarkan? Sebab saya ada dengar setengah ulama mengatakan yang ia tidak diunjurkan untuk bercerita dengan orang lain tentang pengalaman yang dia dapat ketika malam Lailatul Qadar itu. Adakah benar Ustaz? Tengok pada siapa dia bercerita. Kalau dia bercerita kepada anak-anak dia, tujuannya supaya anak-anak dia juga berusaha. Anak-anak dia juga tidak main-main. Anak-anak dia mencontohi apa yang dia pernah buat. Bukankah itu satu motivasi besar? Namun ada juga masanya kalau dia bercerita tu timbulkan salah faham. Contohnya, katalah saya bercerita, tahu tak semalam saya masak, tiba-tiba saya punya sup tu keras. Wah, Ustaz jumpa Lailatul Qadar, hebat gila Ustaz punya amal. Dia tak tahu yang saya masak tu, kan masak sup sepatutnya masukkan suun. Saya termasukkan agar-agar. Sebab tu keras. Tapi sebab malu, saya tak bagi tahu lah tentang masuk agar-agar tu. Kenapa tujuan cerita macam tu? Nak mendatangkan rasa kagum orang lain pada kita. Itu yang tak boleh. Sebab kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa, pengalaman peribadi kita yang tak patut sebenarnya kita ceritakan pada orang lain. Khawatir orang salah faham dan mengagungkan individu yang sepatutnya bila kita cerita, orang itu mengagungkan Allah. Dan kita tak tahu niat ataupun matlamat orang yang bercerita. Sebab tu ada ulama yang kata, tak payah ceritalah, itu kan pengalaman peribadi. Sama macam orang-orang yang mimpi jumpa Nabi. Kenapa dia cerita pada orang? Cukup dia saja tahu, tak boleh ke? Kan itu hadiah besar dari Allah buat dia. Sebab dia yang mimpi, orang lain tak mimpi. Walau sebelah tidur malam itu, sebelah anak dia, mungkin sebelah isteri dia.
Isteri dia tak mimpi benda yang sama. Itu hadiah daripada Allah. Tak payah cerita lah. Kita alami sendiri sudah. Khawatir jadi fitnah pada kita, hati kita menjadi rosak atau pada orang lain yang mendengar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, sini saya bacakan ada soalan yang saya terima melalui teks. Soalan pertama, waktu turunnya Lailatul Qadar, apakah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya subuh atau setelah bangun daripada tidur 1/3 malam yang akhir? Okey. Bila disebut malam, dia akan merujuk kepada terbenam matahari sehingga terbit fajar. So start maghrib tu dah malam lah tu. So yang namanya malam bukan 1/3 malam. Allah tidak kata lailan. Lailan tu sebahagian dari malam, tidak. Tetapi Allah guna perkataan lailatul, lailah. Lailah ni seluruh malam. Mula daripada terbenam matahari sehinggalah terbit fajar. So sama ada kita boleh bangun malam atau tak dapat nak bangun malam, itu tidak ada masalah. Sebab kita sudah pun melazimi 20 hari pertama pergi ke masjid, sembahyang tarawih, dan tahukah tuan-puan bahawa sembahyang tarawih itu sudah dikira sebagai solat malam. Wih, penyayang, pemurahnya Allah. Kita tengok, kan ada beza. Kalau dia sembahyang tarawih dan dia juga bangun qiyam, itu maksudnya dia berusaha untuk gandakan. Dia berusaha untuk gandakan. So siapa yang buat lebih, dapatlah lebih. Kalau tak mampu, buat sekadar sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isyak berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Isyak berjamaah, subuh berjamaah sudah dikira sebagai sembahyang seluruh malam. Wih, nikmat mana lagi yang nak didustakan? Allah sangat penyayang. Cuma Allah bagi bonus je. That's it. Jangan risau, saya tak dapat lah Ustaz. Saya ni pemalas Ustaz. Dah pemalas nak buat macam mana? Terima je lah. Tapi yang penting, yang fardu-fardu tu jangan ditinggal. Yang penting lazimi bacaan Quran. Surah-surah yang menjadi favourite kepada kita. So, saya percaya ramai dalam kalangan kita yang ada surah-surah kegemaran dia kena baca tiap-tiap malam. Sama ada itu arahan daripada Nabi atau memang dia suka nak baca surah tu. Contoh suami kita asal dia jadi imam, dia baca suratul Asr dan Kulhu. Jadilah. Yang penting surah tu dia suka baca. Ada orang suka baca suratul Mulk. Tak baca tak boleh tidur. Silakan baca. Yang penting fokus kepada Quran itu tak lari dan tidak terabai. Wallahu a'lam. Okey, di sini ada dekat kolom chat ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, boleh jelaskan tentang Quran pada solat? Okey. Ada soalan yang tadi? Boleh jelaskan Quran tentang solat dalam solat? Quran pada solat. Okey. Tuan-puan, Quran ni sangat istimewa. Dia satu kitab yang kita tak boleh pegang kalau kita tidak ada wuduk. Kitab lain, kita dalam hadas boleh pegang. Tapi yang ni tak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Dan Quran pula. Kita tengok je huruf dia, kita dah dapat kebaikan. Hanya dengan tengok huruf Quran, kita dah dapat kebaikan. Tengok dapat kebaikan. Baca dapat kebaikan. Baca dengan ada wuduk dapat kebaikan. Baca dengan ada wuduk menghadap kiblat dapat kebaikan berbeza. Baca, hafal dapat kebaikan berbeza.
Baca, hafal dan tengok dapat kebaikan berbeza. Baca dalam solat lebih tinggi dan lebih baik. So pada mana-mana interaksi kita dengan Quran, kita akan dapat sesuatu. Jangan risau. So kalaulah kita dapat baca Quran dalam solat, itu peringkat paling tinggi. Peringkat paling tinggi. Lagi bila kita baca dan kita faham. Wow. Itu out of this world. Tapi Ustaz, saya bukan hafal Quran. Kulhu tak tahu baca ke? Pendek sangat Ustaz 3 ayat. Ulang 11 kali. Panjang pula Ustaz. Dah tu. Kita nak kebaikan yang banyak. Bacalah banyak kali. Ulang-ulang itu pun tak apa. Baca ulang-ulang kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. 11 kali. Satu rakaat, 11 kali. Rakaat kedua, ulang lagi 11 kali. Baca 2 rakaat, buat solat tarawih. 2 rakaat pertama surah Mulk. 2 rakaat kedua surah Sajdah. Siap ada sujud Sajdah. 2 rakaat ketiga, Al-Waqi'ah. Macam tu ke Ustaz? Anda mahu lebih, anda buatlah lebih. Kita tak perlu sangat mengejar beberapa kali khatam jika kita istiqamah surah-surah yang Rasulullah amalkan setiap malam. Boleh? Tidak pernah disyaratkan kena khatam Quran dalam Ramadan, tak ada sebarang persyaratan, pensyariatan semacam itu. Sunnah daripada Nabi adalah baca dan faham. Yang waktu tahun terakhir, Ramadan terakhir, Nabi bersama Jibril tadarus 2 kali itu untuk menetapkan inilah Quran, susunannya begitu. Dah tak ada dah. Dah tak ada Quran bakal turun. Itu final. Untuk di-finalize. Siapa yang mampu untuk khatam, silakan. Tapi kalau kita dapat khatam 5 kali tanpa faham apa-apa isi kandungan, what's the point? Kalaupun kita baca banyak kali dan macam tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalaupun kita baca banyak kali tapi kita tak pernah jumpa pun Tuhan dalam pembacaan kita, pun tak berguna. Bukankah yang sepatutnya kita dapatkan kefahaman, jumpa kalamullah, jumpa Allah dan kenal Allah melalui bacaan kita. Akhirnya dia memberi perubahan kepada diri pembaca tu. Yang kita nak, Quran itu merubah kita. Kita ikut panduan Quran. Bercakap tidak lagi garang-garang, bercakap dengan anak tidak lagi kasar-kasar. Dia melembutkan hati kita, mudah merasa simpati, empati pada kesusahan orang lain, tidak selfish, tidak suka tuding salah pada orang lain, kerap muhasabah diri, benar jadi hamba kepada Allah, jalan tidak lagi menyombong, menjadi orang yang dipercayai, orang mudah untuk berurusan dengan kita, kita tidak mengambil hak orang lain. Begitulah sepatutnya. So nasihat ini bukan sahaja untuk tuan-puan, pada saya yang bercakap ni. Faham dan kita perlu buat sesuatu. Barulah Quran itu berbekas pada kita. Barulah Quran berani untuk jamin kita di akhirat nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala. Merayu-rayu. Ini ni sahabat aku ya Allah. Masukkan dia dalam syurga. Ini sahabat aku. Ampunkan dosa dia. Baru Quran confident nak jadi kita punya peguam bela. Sebab kita benar-benar menghayati dia. Kita benar-benar hidup. Hidup kita ni menghidupkan Quran. Itu baru 2 jempol. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Al-Quran yang ada terjemahan tulisan Rumi tu semua pun kena wuduk ke Ustaz? Tak. Yang tu tak. Oh, okey, terima kasih. Sama-sama. Ustaz, lagi satu lanjutan daripada yang Quran ada tulisan Rumi tadi. Dan jika kalau seorang wanita tu berhadas haid dalam haid, dia memegang Quran yang ada tulisan Rumi tu, boleh tak Ustaz? Boleh? Boleh. Sebab dia bukan dikira sebagai mushaf Quran. Dia dikira sebagai terjemahan. Oh. Dia dinilai Maknanya sebagai kalau yang terjemahan. mushaf tu yang keseluruhannya bahasa Arab lah. Bahasa Ya, Arab. betul. Ustaz, ni? Ya, betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, ada soalan lagi ni Ustaz. Apakah Lailatul Qadar hanya untuk orang yang melakukan ibadah sejak awal Ramadan sahaja atau setiap orang yang melakukan ibadah pada malam itu? Untuk setiap orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Kadang-kadang ialah kita tak tahu apa yang setiap individu ni hadapi. Dan lazimnya bila kita bagi nasihat tu, kita bagi nasihat general. Seolah-olah macam semua orang boleh buat macam yang kita nak buat. Tak. Kadang ada orang yang, saya baru terbaca pagi tadi. Sangat hebatlah. Rezeki daripada Allah kepada dia. Dan kita pun tak tahu apa yang dia pernah buat sehingga Allah beri dia kemuliaan semacam itu. Dia 2-3 malam sebelum ni, dia ajak isteri dia, jom lah yang kita solat tarawih. Kita solat tarawih dekat masjid, dekat dengan rumah. Tapi sebab isteri dia pun sibuk dan dia pun sibuk, dia kerja memandu lori, dia kerja pandu lori. Isteri dia tak dapat nak ikut. Malam semalam, dia pergi. Dia seorang pergi. Dan lepas berbuka tu, kerana lauk tu sedap sangat, dia kata, boleh tak aku nak bungkus, nak bagi pada anak-anak kat rumah. Anak 7 orang kat rumah. Ingatan dia pada anak. Dia sangat family man. Ingatan dia pada anak kat rumah. Nak bungkus. So, lepas tu, dah siap-siap bungkus, dia pun solat. Solat pula tak pernah pergi ni. Tak pernah pergi. Tarawih sepanjang Ramadan tak pernah pergi. Dan bila dia solat, tarawih, belakang imam. Dekat dengan Bilal, belakang imam. Saf pertama. Pada rakaat ke-20. Dia rebah dan meninggal. Allah jemput dia pada malam Ramadan. Selesai dia buat solat tarawih. Kali pertama dia pergi masjid. Dan dia meninggal dalam solat. Apa bentuk kemuliaan yang Allah beri pada dia. Dan apa bentuk amalan dia yang melayakkan dia dapat macam tu. Sebelum ni tak pernah pergi masjid. Itu rezeki dari Allah. Kita tak boleh nak jangka, ini kau ni tak, dah lama tak pergi masjid, dah macam mana, aku terpaksa send location pula pada kau. Tak. Jangan menilai setiap individu itu begitu. Tak. Ceramah umum kita bagi general. Tapi setiap manusia dia ada dia punya rezeki masing-masing. Yang penting usaha kita. Kita tak tahu apa nama kita punya penghujung kehidupan ni macam mana, tak tahu. Jadi begitulah bila Allah pilih, jauh macam mana pun dia akan berlari mendekati Tuhan. Dan kita harap kehidupan kita semua dan kita sama-sama berdoa, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang terbaik. Husnul khatimah. Saya kadang fikir juga, macam mana orang yang nak mati dalam keadaan baik, dalam sembahyang di masjid, tak pernah pergi masjid. Rupanya ini Allah beri teguran pada saya. Dari semalam saya fikir, macam mana orang yang nak jadi baik, nak mati dalam keadaan baik di masjid mungkin, time sembahyang mungkin, tapi tak pernah sembahyang dekat masjid. Allah tunjuk saya satu contoh yang dia tak pernah pergi masjid, sembahyang di masjid, tapi mati dalam masjid waktu solat. Dan itu memberi teguran besar buat saya hari ini. Jangan pernah, kita jangan pernah
judge orang lain. Risau tentang diri sendiri. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lagi daripada ruang chat. Kita tak perlu sangat mengejar beberapa kali khatam jika kita istiqamahkan surah-surah yang Rasulullah amalkan setiap malam. Boleh Ustaz seperti Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Waqi'ah tapi baca dalam solat tarawih. Boleh. Sebab yang penting adalah kefahaman kita terhadap apa yang kita baca. Cuma kadang hati kita ni kan rasa getun. Getun ni orang Jawa kata macam tak tenteram. Kebiasaannya kita nak juga khatam. Tapi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita boleh lebih faham apa yang kita baca. Itu lebih penting lah. Okay, ada lagi soalan kat sini. Apakah solat witir berjemaah ini yang dimaksudkan dengan solat Lailatul Qadar? Apakah keutamaan berjemaah di masjid selama Ramadan ini? Masih bolehkah saya mendapat Lailatul Qadar dengan solat di rumah? Boleh? Cuma saya tak tahulah witir dapat solat dikira sebagai solat Lailatul Qadar. Yang itu saya tak tahu dan mungkin tak ada sandaran ataupun dasar. Cuma ni macam ni. Apa kelebihan solat berjemaah berbanding solat biasa? Nabi kata dia cuma lebih 27 kali ganda. 27 kebaikan berbanding solat biasa. Solat biasa kita solat dapat 1. Solat berjemaah dapat 27 atau lebih. Dia punya perbandingan ni macam ni. Kalau kita dapat solat maghrib 1 orang 1 hari, kita hanya dapat 1. Tapi ada orang lain solat maghrib berjamaah. Solat maghrib berjamaah, untuk kita menyaingi orang tu, kita kena solat maghrib 27 hari baru sama dengan orang tu buat 1 kali. So seolah-olah kalau di KN buat solat maghrib berjamaah 1 hari, 1 waktu, 1 hari, saya kena solat 1 bulan baru sama dengan di KN buat 1 hari. Saya sudah rugi tenaga, saya sudah rugi masa. Sedangkan saya boleh buat shortcut berjemaah dengan anak, berjemaah dengan suami. Yang bestnya wanita. Setiap kali dia suruh suami dia pergi masjid, dia dapat seperti mana apa yang suami dia dapat. Kalau suami dia dapat pahala berjemaah, dia juga dapat. Jangan risau. Wanita-wanita boleh duduk makan kuaci di rumah. Puas hati? Puas. Puas. Apa kelebihan jika dapat solat betul belakang imam? Dapatlah pahala berjemaah. Dapat pahala berjemaah. So, perbandingan solat jemaah dengan solat sendiri, 1 bulan. Beza dia 1 bulan. Dan kita takkan mungkin jumpa maghrib yang sama, tarikh yang sama, hari yang sama. Kita jumpa maghrib yang berbeza. Itu nilai berbeza. So, sangat rugi kalau kita tidak ambil kesempatan untuk berjamaah. Sangat rugi. Tapi sebab wanita tidak termasuk dalam keperluan solat jemaah tu. Solat jemaah ni hanya perlu pada lelaki je. Lelaki je. Kalau dalam mazhab Hanafi, lelaki tu jatuh hukum wajib bagi dia untuk solat jemaah. Sebab tu kita tengok Bangladesh, dia sanggup pergi berkilometer untuk sembahyang di masjid. Wanita tidak jadi keutamaan macam tu. Tak, jangan risau. Anda suruh suami anda, suruh anak-anak anda pergi masjid, anda dapat. Lagi kalau ada anak lelaki, 13 orang. Suruh semua. Setiap seorang tu akan bagi laba pada anda. Hui.
Allah beri keistimewaan pada setiap jantina. Yang lelaki ada keistimewaan ini, yang wanita ada keistimewaan ini. So tak payah gaduh-gaduh. Wanita juga nak macam lelaki atau lelaki juga nak macam wanita. Tak payah gaduh. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Wallahu a'lam. So saya terpaksa berhentikan di sini sebab saya kena bergerak ke Putrajaya untuk hadiri lagi satu kelas. Apapun, moga berbaki kita pada Ramadan ini kita boleh persembahkan kepada Allah yang paling baik yang kita mampu, struggle sehabis baik, dan jangan lupa doakan kawan-kawan kita untuk dapat kekuatan tenaga dan dapat curahkan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau anak lelaki tak ramai, anak menantu kan ada. Sama je tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan. Barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Kami doakan semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. Syukran jazilan tim pengurusan Gemaya Sinur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat di bulan yang penuh berkah ini. Syukran jazilan pada hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jal. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan sempurnanya penyampaian kuliah tadi, maka sempurnalah majlis ilmu kita pada pagi ini. Inilah dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama belayar telah sampai, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan amal ibadat kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dikurniakan rezeki yang luas dan berkah insya-Allah. Kesimpulan daripada ilmu yang kita dapat pada pagi ini, tidak hadir ke masjid tidak mencegah seorang itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh itu dan juga tidak mencegah seseorang itu mendapatkannya. Teruskan mengimarkan program Gemaya Sinur Iman pada 2.30 petang ini dengan tadarus khas satu hari satu juz bersama pentasmik kita Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan. Bagi pihak majlis kami dari Gemaya Sinur Iman memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Al-Fadil Ustaz Nazri untuk memimpin tasbih kifarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.